Sokongan dana yang jitu dalam segala perancangan pembangunan bandar yang lebih mampan menjadi tema utama dalam sambutan World Cities Day yang baru saja melabuhkan tiranya. Penting untuk kita memahami bagaimana pembiayaan yang merangkumi mampu memastikan pembangunan sesebuah bandar itu kekal berdaya huni pada masa sama memenuhi ciri-ciri kelestarian. Bersama saya langsung dari Istanbul, Turki ketika ini adalah editor Astrawani Zulfikri Yusof. Zul, apa yang menjadi tumpuan di World Cities Days ini dan kongsikan antara key takeaways daripada acara ini, terutama apa yang boleh dipelajari oleh Malaysia? Sebenarnya Nina, terima kasih. Selamat pagi Nina di Kuala Lumpur. Selamat awal pagi di Istanbul hari ini. Satu perkara yang pastinya ialah tema itu diangkat kerana beberapa perkara di mana kalau secara faktanya menjelang tahun 2050 lebih separuh daripada penduduk secara globalnya berada di bandar. Apabila ramai sangat duduk di bandar, sudah pasti ianya mewujudkan peluang dan ada potensi, tapi dalam masa sama mewujudkan masalah-masalah lain, khususnya daripada segi parit, sampah sehinggalah kepada hal yang berkaitan dengan perumahan dan juga miskin bandar. Justru perkara yang diangkat kali ini adalah berkenaan dengan pendanaan yang lebih lestari untuk membiayai pembangunan yang lebih mampan di masa akan datang. Jadi itu menjadi perkara yang cukup relevan kerana bandar dilihat sebagai, apabila potensinya banyak, sudah pasti dilihat sebagai satu lombong emas ataupun lubuk emas bagi pelabur, peniaga dan juga mereka yang sudah pasti ingin mengambil peluang ini untuk membuat keuntungan. Tetapi jika itu berlaku, sesuatu projek atau sesuatu pembangunan itu hanya akan mendapat impaknya untuk jangka masa pendek, di mana kalau ianya dilakukan berdasarkan dengan pelaburan yang mengambil kira masyarakat, yang mengambil kira kepada orang ramai, yang mengambil kira apa yang projek ini dapat memberikan sumbangan selain daripada keuntungan semata-mata kepada peniaga dan juga pelabur, itu akan memberikan impak dan juga kesan positif untuk jangka masa mungkin lebih 10 atau 20 tahun. Kerana akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan perbandaran ini ialah berkaitan dengan masa depan. Saya suka untuk mendapatkan pandangan ataupun saya memetik semula pandangan Dr. Neil Kaur, merupakan orang kuat di UN Habitat anak Malaysia di peringkat dunia ini, di mana beliau memberikan justifikasi kepada beberapa perkara utama yang perlu kita fahami berkenaan dengan pendanaan yang lestari. Kita dengarkan sedikit temu bual saya bersama dengan beliau. What do we mean by sustainable financing? So, dia ada tiga kategori. Satu yang dipanggil own source revenue. Own source revenue ni umumnya cukai dan sebagainya yang dikutip oleh kerajaan tempatan. Ya. Kebanyakan daripada pengalaman di UN Habitat ni, kami membuat study atas 600 lebih bandar di seluruh dunia. Dan hanya 40% daripada bandar-bandar ini mempunyai own source revenue. Maknanya 40% saja. 40% saja. Sebab di benua mana tertentu atau di satu dunia. Tidak ada yang kalau di negara-negara maju lebih tinggi. Okay. Tapi di negara-negara membangun ada amat rendah. Ini adalah kerana kita tak ada data. Kerajaan tu tak ada data, dia ada perundangan, dia ada undang-undang, tapi dia tak ada kebolehan untuk mengutip cukai itu. Ya. Jadi yang paling penting sekali own source revenue ni patut jangan dilupakan. Ya. Dari kedua, pelaburan asing ataupun FDI. Ini adalah amat penting sekali kerana FDI ini akan dapat membangunkan ekonomi setempat. Ya. Jadi tetapi kebanyakan bandar-bandar ini dia tidak ada kebolehan untuk manage, ya, untuk manage the FDI. Ya. Ini bukan di dekat Malaysia. Sebab Malaysia memang dah orang boleh katakan agak majulah. Tapi di benua Afrika, di kawasan-kawasan luar bandar, mereka tidak ada kebolehan untuk manage FDI. Walaupun FDI itu datang, dia tak tahu macam mana nak dibuat untuk pembangunan mereka. Okay. Dan ketiga dan amat penting sekali adalah orang kata debt. Ya, ini daripada debt ni adalah loan ataupun yang diambil oleh kerajaan tempatan ataupun atas nama kerajaan tempatan. Ya, ada banyak development loan ni yang orang kata ada kebocoran.
ketirisan, Ah, kebocoran ya. Dan ini membebankan negara, membebankan kerajaan tempatan kerana dia terpaksa orang kata manage the interest. Ya, so umpamanya di small island developing state dengan least developed country ni lebih kurang 60% daripada semua dana yang dia kutip adalah untuk membayar hutang aja. Membayar bunga aja. Jadi macam mana dia boleh membangun ya. So ini adalah jadi untuk kami sustainable financing ni adalah kita patut lihat semua ketiga-tiga ni dan membantu negara-negara ni ataupun bandar-bandar ni untuk build their capacity to manage this better. Okey, Nina, selalunya apabila kita berceritakan mengenai pendanaan ni, sudah pasti kita kata macam mana nak cari duit. Duit cukup ke tidak. Tetapi satu perkara yang kita ketahui dan juga pelajari bersama di World Cities Day baru-baru ini ialah saya menumbual Datuk Seri Maimunah Sharif merupakan pengarah eksekutif di UN Habitat. Katanya bukan tak ada duit, tapi macam mana duit itu digunakan. Dan masalah yang selalu yang terjadi apabila dana itu ada tetapi tidak disalurkan untuk membantu mereka ataupun membantu keperluan masyarakat teramai di bandar secara keseluruhannya. Jadi itu masalahnya. Dan juga begitu juga dengan bagaimana ketelusan pentadbiran sebuah kerajaan itu untuk memastikan bahawa saluran yang datang ataupun dana yang datang itu dapat diberikan ke peringkat bawah. Khususnya apabila kita cakap pasal perbandaran, ini berkaitan dengan kerajaan tempatan. Mereka ahli majlis, masyarakat teramai, dan juga ini penting kita melihat kepada ketelusan penyaluran dana dan juga maklumat itu. Tetapi satu perkara juga apabila kita bercerita mengenai pendanaan, nak cari duit, nak menyalurkan duit ini, seolah-olah perbincangan ini terlampau sukar untuk melihat kepada perkara-perkara yang mungkin kita bayangkan perkara baru. Kita akan muncullah perkataan seperti apakah inovasinya untuk pembiayaan. Apabila saya tanyakan soalan ini, Dr. Neil mengatakan bahawa sebenarnya inovasi itu telah pun dilakukan dan kita di Malaysia mempunyai banyak contoh-contoh yang terbaik untuk memastikan bahawa pendanaan yang lestari itu dapat dilakukan dengan pelbagai aspek. Instrumen-instrumen kewangannya ada, khususnya keuangan Islam. Kita dengarkan komen beliau ini. Yang saya nak cakap kat sini ni, Malaysia ni adalah satu tempat yang ada inovasi. Umpamanya Islamic banking. Ya. So Malaysia boleh katakan satu-satu negaranya yang mewujudkan umpamanya bond sukuk. Ya. Dan menggunakan konsep zakat. Maknanya bukan kesemuanya hanya untuk keuntungan saja. Ya. Jadi umpamanya sukuk bond yang dibuat oleh Khazanah tak lama dulu untuk mendapatkan dana untuk membuat sekolah pintar. Jadi bila sekolah-sekolah ni yang ada pencapaian yang baik tu, maknanya return tu bukan hanya tentang duit tapi disalurkan terus. Betul, ya. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang saya rasa amat diperlukan di dunia ni. Dan di World Cities Day ini juga saya berkesempatan untuk menubual tokoh korporat yang cukup disegani di Malaysia, iaitu Tan Sri Azman Mokhtar, kini menjawat jawatan pengurusi Lembaga Tabung Haji dan juga banyak jawatan-jawatan lain, dan juga berkongsi pengalaman dan juga komen beliau. Kata beliau, ya betul apa yang dikatakan oleh Dr. Neil itu, instrumen keuangan kita banyak, tapi dalam masa sama saya tertarik apabila Tan Sri Azman Mokhtar memberikan contoh kepada Istanbul. Konsep seperti wakaf, zakat itu sudah dilakukan sejak daripada zaman Uthmaniyah lagi. Dan juga bagaimana dalam konteks di Istanbul ini adalah ketamadunan yang wujud sejak mungkin lebih ribuan tahun dahulu. Dan ketamadunan itu juga perlu diuruskan dalam konteks arus masa pada hari ini. Dan Istanbul ada membuktikan contoh-contoh yang terbaik. Kita dengarkan sedikit komen dan juga temu bual saya, sedikit sedetan temu bual saya bersama dengan Tan Sri Azman Mokhtar. Banyak perbincangan dalam perbincangan kewangan secara seluruh dan of course dalam kita punya kewangan Islam di Malaysia kita alhamdulillah boleh dikatakan leading lah the world. Jadi broadly kita pun tahu SDG kan, Sustainable Development Goal, bagus. Ini suatu aspirasi dunia lah, di peringkat dunia UN dia buat.
ada berapa? 17 SDG. Yang nombor 11 is berkenaan bandar kan. Kemudian you pernah dengar kan ESG yang disebut ESG ni. Ya, ini environmental social governance. Jadi maksudnya orang yang berniaga, orang yang jadi financier, dia tak fikir hanya kerana business dan profit sahaja. Maksudnya dia kena fikir pasal environment, dia kena fikir about social practices dan juga dia kena fikir pasal tata kelola, governance. The problem setengah orang dah komen, saya pun komen kata SDG, ESG bagus tapi sekarang banyak MSG. Okey. Apa maksudnya tu Tan Sri? Nasi goreng. Okey. Apa yang disebut kalau you baca literature is greenwashing lah. Tapi saya pun interesting, MSG. Kalau ikut kacamata kewangan Islam, kita punya filosofi, antara yang dilarang dalam kewangan Islam bukan saja riba. Yang disebut gharar. Ini perkataan gharar ni means uncertainty. That means you tak sure. Kejap cakapnya ni, cakap tak cuba fikir, so kontrak tak betul, or in this case measurement tak betul. Awak tu dia tak green, tak ESG, dia claim dia ESG, itu gharar tu. Tak elok, tak boleh actually. Ada yang menunggang kepada konsep-konsep ni juga ya. Jadi kalau MSG tu, MSG kan yang goreng ni, you buang G, tinggal apa? MS apa? Maqasid syariah lah. Itu ayat saya. So maksudnya kita actually dah ada dah. Maqasid syariah tu is the objective ataupun inilah objektif syariah. Kan sistem din kita tu, apa yang kita nak capai. Jadi sekarang yang sama ada ilmiah ataupun practitioner, banker dan sebagainya nak kena tengok macam mana kita nak laksanakan suatu kaedah kewangan yang lebih orang kata balance, yang lebih balance dan juga menyampaikan infrastruktur macam inilah untuk kepentingan awam. Bukan fikir pasal profit je. Profit tak salah. Tapi dia kena seimbang, kena buat cara yang betul. Okey, Nina, apabila kita menyebut mengenai pendanaan ini, bukan kerja PBT, kerajaan dan juga mereka yang berduit sahaja, tetapi ini melibatkan kita juga kerana salah satu perkara yang diangkat dalam World Cities Day ini ialah zero waste, iaitu itu antara inisiatif yang dilakukan dan juga diperjuangkan, di mana ini berkaitan dengan recycling, bagaimana kita menguruskan sisa pepejal dan juga sampah kita, kerana ada negara-negara tertentu dan juga bandaraya tertentu sudah membuktikan bahawa mereka mampu mencipta kejayaan dan juga mencipta dana dan juga pendapatan menerusi recycle, reuse, rethinking dan sebagainya. Dan itu antara perkara yang dipelopori juga di Turki ini oleh wanita pertama Turki, Emine Erdogan. Tapi sebenarnya kita di Malaysia juga tidak kurang daripada menunjukkan contoh-contoh yang terbaik, khususnya di Pulau Pinang, di kawasan seberang Perai. Justru kalau nak kata PBT ataupun bandar kita ada duit lebih, kita juga mampu melakukannya dengan ada kesedaran yang berkaitan dengan perkara yang paling mudah sekali sebenarnya ialah kitar semula. Itu mungkin topik yang kita boleh bincangkan dengan panjang lebar lagi, Nina, bila kita kami balik semula ke Kuala Lumpur nanti. Sekian saja perkongsian saya dari Istanbul. Kita kembali bersama dengan Nina di Bukit Jalil. Baik, terima kasih Zul untuk perkembangan mengenai World Cities Day dengan bawakan tema utama pendanaan bangunan bandar yang lebih mampan. Langsung dari Istanbul, Turki pada awal jam pagi. Saya berharap Zul dapat rehat dan tidur secukupnya dan teruskan bersama kami untuk mendapatkan World City Days di astrawani.com.